العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Ibadah malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang cukup kuat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekali-kali tidak menderhaka kepada Allah. Sifat tersebut menjadi fitrah mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi malaikat ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa kepada mereka ketika mereka melaksanakan tugas dan juga ibadah. Bila kita kata ibadah ni, kalau qiyam sampai kiamat, rokok sampai kiamat, sujud sampai kiamat, sentiasa bertasbih, berzikir kepada Allah Ta'ala, tak ada ruang kosong langsung. Dalam 24 jam tu semua beribadah kepada Allah. Kita ni kalau berdiri lama sikit kita rasa letih, penat. Rokok lama sama, sujud lama pun sama. Malaikat tak ada perasaan-perasaan tu. Sebab tu dia berlainan sangat dengan manusia. Dan sebab itu jugalah Allah Subhanahu wa taala utuskan para rasul daripada kalangan manusia supaya manusia dapat mencontohi dan dapat mengikuti. Kalau daripada rasul ni, daripada jin dan juga malaikat, manusia tak mampu nak ikut. Cara mereka lain. Malaikat ni bila beribadat dia tak ada perasaan mengantuk, penat, letih, lapar, dahaga. Jadi kalau malaikat tu jadi rasul macam mana? Taubat lahum kita tak boleh nak ikut. Jadi pertamanya di sudut kekuatan di dalam mereka melakukan ibadah. Yang keduanya, ibadah mereka itu istiqamah. Tak macam kita mari semangat, rajin buat, pulun, kita tekun. Mari semangat tak rajin, kita lemah balik, tinggalkan, ataupun kita buat kadang-kadang. Maknanya kadang-kadang tinggal, kadang-kadang kita buat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat ini juga, bila Allah Subhanahu wa taala arahkan supaya mereka menyeksa ahli kubur ataupun penghuni neraka tanpa belas kasihan, dia kuat. Merayu, mereka meraung, mengadu, minta ampun, minta maaf, masa tu tak ada peluang dah. Tak ada harapan, tak ada ruang nak minta ampun, minta maaf. Mereka berterusan menyeksa sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat perangai malaikat, sifat dan juga perangai malaikat ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah akan diri kamu. Ayat ini telah kita tafsir di dalam pelajaran kita yang lalu. Dan juga ahli kamu. Ahli di sini para ulama menyebut sama ada ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja yang berada di bawah pentadbiran, naungan, penguasaan kita, di bawah pengurusan kita, semua termasuk di dalam ahli. Takutlah kamu, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Waquduha, dan Allah Ta'ala cerita sifat neraka ini, bahan bakar api neraka itu an-nasu adalah manusia.
Kalau kita nak bakar ayam ke ikan ke, bahan bakarnya kayu arang kan, arang ataupun kayu. Ini bahan bakarnya manusia itu sendiri menjadi bahan bakar untuk membakar manusia yang lain. Manusia yang mana jadi bahan bakar itu adalah manusia yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahan bakar untuk membakar penghuni-penghuni neraka yang lain. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebut wal hijarah, iaitu batu-batu. Batu di sini ulama kata apa? Al hijaratu allati abaduha. Maknanya batu yang disembah oleh orang kafir. Tadi bahan bakarnya adalah manusia. Manusia yang kafir kepada Allah, yang ingkar kepada Allah. Yang keduanya batu. Batu yang macam mana? Batu yang disembah oleh orang kafir, yang dibuat sebagai berhala ataupun patung. Batu itulah yang menjadi bahan bakar untuk membakar penghuni-penghuni neraka. Yang keduanya yang menjadi bahan bakar itu juga hijaratun min kibrit tatusa'aru biha an-naru. Maka yang dibakar akan batu yang dijadikan daripada belerang, yang dibakar akannya untuk memberi suatu nyalaan yang kuat, api yang kuat daripada belerang. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, annal maqsuda bi zikril hijarati ay ya'lamu anna an-nara ashaddu kharqan lahum. Sebab apa disebut batu? Bahan bakarnya adalah batu. Nak ceritanya api neraka dia punya kuat, dia punya panas, dia punya dahsyat, batu pun hancur. Antara manusia dengan batu, mana lebih pejal, mana lebih kukuh, mana lebih keras, mana lebih tahan? Antara manusia dengan batu. Allah Ta'ala kata batu pun dia bakar, menjadi bahan bakar untuk membakar manusia. Batu itu pun dia bakar. Nak menunjukkan bagaimana kekuatan, kepanasan, kedahsyatan api neraka. Kalau setakat nak bakar manusia ni senang je lah, batu tu dia bakar. Sebab itu para ulama tafsir kata annal maqsuda bi zikri hijarati ay ya'lamu, supaya yang dimaksudkan dengan menyebut batu di sini supaya manusia mengetahui annan nara asyaddu kharqan lahum, sesungguhnya api neraka itu bersangatan bakar bagi mereka. Kalau batu pun api neraka boleh bakar, apatah lagi manusia. Yang keempat, wa wasafallahu an-nara bi hadhihi al-awsafi liyazjara ibadahu anit tahawuni bi amrihi. Yang keempat disebut batu di sini, dan juga dengan sifat-sifat disebut neraka di sini dengan sifat-sifat neraka yang panas, yang mampu membakar akan batu, apatah lagi nak membakar manusia, untuk menakutkan hamba-hamba Allah. Tujuan Allah Ta'ala sebut batu ni dibakar, batu pun menjadi pecah, hancur, berkecai, apatah lagi nak membakar manusia yang menjadi penghuni neraka, nak menggerunkan kita, membangkitkan semangat takut daripada meringan-ringankan perintah Allah. Kalau tinggal sembahyang, ini balasan dia. Tinggal puasa, tinggal haji, tinggal zakat, buat dosa ni, buat dosa nu, buat maksiat nu, maksiat ni, kesannya, hasilnya, balasannya begini. Allah Ta'ala nak bagi takut. Kalau batu pun hancur, manusia apatah lagi. Itu dah yang kita sebut berulang kali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seringan-ringan siksa neraka tu kan. Rajulun mutana'alun bina'laihi hatta yaghli minhuma dimaghu. Seseorang yang dipakaikan satu jenis kasut dalam neraka, hasil daripada kepanasan tapak kasut tu, menyebabkan otak manusia ni, kepala manusia ni cair, jadi cair. Itu paling ringan. Hak paling berat macam mana, wallahu alam. Siksaan paling berat ni Allah Ta'ala kenakan, Allah Ta'ala timpakan kepada orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala yang paling bawah. Okey, dalam ayat ini yang pertama Allah Ta'ala cerita sifat dan ciri api neraka. Yang keduanya Allah Ta'ala cerita malaikat pula. Alaiha, atas neraka itu malaikatun, malaikat-malaikat yang ghilas. Tadi bentuk siksaan neraka, ni malaikat yang melayani. Malaikat yang melayani, malaikat yang menghukum,
malaikat yang menyeksa, yang malaikat yang mengambil tindakan kepada penghuni neraka. Macam mana sifat malaikat itu? Ghilazun, kasar. Adapun yang penjaga-penjaga syurga yang lemah lembut, sopan santun, budi bahasa, yang menyambut orang-orang yang masuk ke dalam neraka syurga itu dengan keadaan lemah lembut untuk memberi kesenangan, kegembiraan kepada penghuni-penghuni syurga. Dijemput masuk itu dengan suara, dengan ayat-ayat, kalimah-kalimah yang menyenangkan penghuni syurga. Di antaranya udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kamu syurga dengan selamat sejahtera. Lembut je ayat dia guna, nak bagi seronok. Sebelum mengecapi nikmat syurga, ayat-ayat yang menyeronokkan penghuni-penghuni syurga. Tetapi sebaliknya ahli neraka ini ghilazun, malaikat yang layan tu kasar. Syidadun, keras. Tadi sifat api neraka, ini sifat malaikat tu keras. Dia tak bagi chance, dia tak bagi peluang. Dan Allah Ta'ala sebut pula lagi sifat malaikat itu la ya'sunallaha, sekali-kali mereka tak derhaka kepada Allah. Sebab tu malaikat ni Allah Ta'ala jadikan satu jenis makhluk yang sentiasa taat, sentiasa beribadat, sentiasa bertugas melaksanakan perintah-perintah Allah. Manusia tak boleh, kadang-kadang dia buat, kadang-kadang dia tak buat. Dia sentiasa lawan, dia sentiasa bangkang, pertikai apa yang diperintahkan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka sekali-kali tidak derhaka kepada Allah sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka sentiasa melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, mereka akan buat tanpa ada sebarang bangkangan ataupun alasan. Okey, terus Al-Quran menjelaskan sebahagian daripada ibadah malaikat. Jadi dalam Quran disebut sebahagian daripadanya, dan lebih lanjutnya disebut di dalam hadis bagaimana bentuk-bentuk, cara-cara, kafiat-kafiat malaikat melakukan ibadah kepada Allah. Manusia dia ada kafiat yang tersendiri, malaikat pun sama, jin pun sama. Sebab jin juga adalah golongan yang sama macam manusia di sudut hukum taklif. Apa maksud hukum taklif? Suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah supaya jin dan manusia ni buat berdasarkan kepada syariat masing-masing. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Okey, terus Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. okey, malaikat yang menanggung arash, dia ada 4 malaikat. Dia tanggung ni sampai bila ni? Sampai kiamat. Sebab tu kita kata Allah Ta'ala bagi kekuatan yang luar biasa kepada malaikat. Bukan dah hari-hari cuti sampai kiamat. Dekat nak kiamat esok tambah 4 lagi malaikat, jadi 8. Duk tanggung arah tu tanggung. Kerja dia tanggung arah sampai kiamat. Dan juga yang berada di sekeliling arash itu yusabbihuna bihamdi rabbihim, sentiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka. Tasbih ni baca apa? Tasbih. Kalau tahmid, tahlil, jadi maknanya malaikat sentiasa bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Itu dipanggil tasbih, mensucikan Allah. Macam duk sebut subhanallah, subhanallah tu apa maksud? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan bagi Allah. Sifat lemah, sifat koman bagi Allah Ta'ala tak ada langsung. Bila sebut dengan sifat Allah, semuanya kamil, maknanya sempurna. Sebab tu kita belajar dalam akidah dipanggil sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Sentiasalah, sebab tu dia datangkan dalam bentuk fi'il mudhari', sentiasa bertasbih kepada Allah, bertasbih dengan memuji Allah. Dan malaikat beriman dengannya,
beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa meminta ampun. Wa yastaghfiruna, istaghfara, yastaghfiru apa maksud? Ghafara, mengampun, istaghfara, minta ampun. Mereka minta ampun kepada Allah untuk siapa? Lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Jadi untung jadi orang beriman ni, kita sendiri minta ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Orang Islam yang lain pun tolong doa juga untuk semua orang Islam. Tu yang doa pada Rabbana ighfir lana dzunubana kan, wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semua sekali. Orang lain tolong berdoa kepada Allah untuk orang beriman. Tak cukup pada tu, kita sendiri bertaubat kepada Allah. Orang lain pun minta doa kepada Allah Ta'ala untuk orang Islam, sesama Islam diampun oleh Allah. Dan malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang beriman. Sebahagian daripada jenis malaikat ni, dia kerja dia minta ampun dia kepada Allah untuk orang beriman, untuk orang yang telah beriman. Jadi jadi orang beriman ni untung banyak jadi orang beriman ni. Selain daripada mereka sendiri berdoa dan minta ampun kepada Allah, pihak malaikat juga berdoa minta ampun kepada Allah terhadap kesalahan dan dosa mereka. Wahai Tuhan kami, Engkau telah meluaskan setiap sesuatu, rahmat dan juga ilmu. Allah Ta'ala bagi rahmat, Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia, dan juga kepada, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Minta bagi rahmat. Rahmat ni penting, sebab dengan rahmatlah seseorang itu masuk syurga. Kan dalam hadis kan, sahabat tanya Rasulullah kata, la yadkhulul jannata ahadun bi'amalih, mana-mana orang tak boleh masuk syurga dengan amalan dia. Sahabat kata, walau anta ya Rasulullah, kamu sendiri macam mana? Sebab Rasulullah ni dia punya ibadat kan kuat kan, pulun tekun ibadat dia, banyak panjang kalau dia sembahyang, berzikir, baca Quran bersungguh. Aku pun sama dia kata, aku tak boleh masuk syurga dengan ibadat aku illa bi rahmatin minallah, melainkan dengan rahmat yang datang daripada Allah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai sifat kasih sayang, rahmat, dijadikan agama Islam ini dan juga diutuskan Nabi Muhammad ini juga adalah untuk membawa rahmat. Allah Ta'ala ni bersifat dengan penyayang, dia sayang kepada semua makhluk dia. Banyaklah bukti-bukti dalil-dalil Allah Ta'ala ni penyayang kepada manusia, kepada haiwan, semua makhluk Allah Ta'ala kasih. Tumbuh-tumbuhan, sebab tu dia Allah Ta'ala turunkan hujan untuk menyuburkan tumbuh-tumbuhan, untuk menghidupkan tumbuh-tumbuhan dan menghidupkan binatang-binatang, diturunkan hujan untuk memperolehi sumber air. Kalau tak ada hujan, manusia boleh mati, haiwan, tumbuhan, kerana rahmat. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad SAW pun untuk membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan nak bawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini bukan sahaja tertentu untuk manusia, bahkan kepada alam. Alam ni selain daripada Allah. Kita tengok hadirin sekalian, hasil daripada perutusan Nabi Muhammad ini, kalau manusia dah tentu dia dapat rahmat. Kan Rasulullah berada di zaman jahiliah. Kita tengok bagaimana keadaan jahiliah itu sebelum kedatangan Islam, sebelum diutuskan Nabi, sebelum diturunkan Al-Quran. Manusia sering bercakaran di antara satu sama lain, berbunuhan, berkelahi. Datangnya Islam ini didamaikan. Rasulullah mendamaikan kelompok-kelompok, kabilah-kabilah, individu-individu, pihak-pihak yang berkelahi di antara satu sama lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa' hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Allah Ta'ala kata, dengan Allah Ta'ala utuskan Quran, diutuskan Nabi Muhammad ini, manusia zaman jahiliah berada di jurang api neraka, mati masa tu masuk neraka. Allah Ta'ala selamatkan dengan diutuskan Nabi, diturunkan Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala kata, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah dengan nikmat Islam dan iman itu, yang manusia sering bercakaran di antara satu sama lain, jadi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kamu dengan nikmat Islam itu bersaudara. Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar disatukan dengan akidah Islamiah. Jadi hebatnya persaudaraan dalam Islam ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman bersaudara. Orang beriman itu orang Cina kan, orang India kan, orang Melayu, orang putih, orang Arab, semua dikira saudara, disatukan dengan persaudaraan Islam.
Jadi sebab itu juga dengan dasar rahmat ini, selain daripada manusia, Allah Ta'ala suruh kita ada belah kasihan rahmat kepada hatta binatang sekalipun. Innallaha kataba hasanat ala kulli syai. Allah Ta'ala menetapkan supaya melakukan kebaikan atas semua perkara. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu membunuh, kata Nabi, disebut di dalam hadis, apabila kamu membunuh, kata Nabi, kenalah kamu membunuh dengan cara yang baik. Nabi kata innallaha kataba ihsan ala kulli syai. Allah Ta'ala mewajibkan semua perkara dilakukan kebaikan. Semua orang kena buat baik, melakukan kasih sayang. Sehingga apabila seseorang itu membunuh, hendaklah dibunuh dengan cara yang baik. Apa maksud bunuh dengan cara yang baik? Sebaik-baiknya kita bunuh kalau dalam situasi peperangan, kita bunuh tempat yang paling pantas untuk dia mati. Contohnya cantah kepala, cantah tengkuk, dia mati. Dan setelah berlaku kematian, tak boleh seksa pula mayat tu. Punya ihsannya agama Islam, walaupun kafir, walaupun dia memusuhi, memerangi agama Islam. Wa idza zabahatum fa ahsinu zibhah. Nabi kata apabila kamu menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Falyuhadda syafratahu wa yarah zabihatahu. Hendaklah ditajamkan pisau sebelum sembelih tu, jangan pisau tumpuk. Selepas sembelih direhatkan binatang tu. Setiap kali masuk bulan musim perayaan haji, macam-macam isu, macam-macam kes, macam-macam cerita viral dalam musim perayaan korban ni, orang sembelih binatang. Sembelih binatang dah mati, binatang tu dia dikasari. Jadi dia berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita bacakan tadi, berlaku ihsan walaupun terhadap binatang. Binatang juga adalah sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, takadu as-samawati yatafattarna min fawqihim wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Maksudnya, alam langit nyaris pecah dari sebelah atasnya kerana ngeri dan takutnya kepada kemurkaan Allah terhadap penduduk bumi yang lupakan kebesaran Allah, sehingga menyeleweng dari jalan yang benar. Dan malaikat bertasbih dengan memuji Tuhannya serta memohon ampun bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan antara tasbih yang diamalkan mereka adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah ucapan yang paling afdal. Bagi dia bersabda, apa yang dipilih oleh Allah untuk para malaikatnya atau hamba-hambanya, iaitu Maha Suci Allah dan kepujiannya. Ini antara tasbih yang semua tasbih baik. Ini di antara tasbih yang paling baik, subhanallah wa bihamdihi. Dalam riwayat yang lain, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kan Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, yang hadis yang terakhir sekali kan, yang Rasulullah kata kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani 'alal mizan wa habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah Rasulullah kata ringan disebut dengan lisan, berat di sisi timbangan Allah. Dua kalimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi lazimilah kita zikir tersebut. Okey, terus. Malaikat juga menunaikan salat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lanahnu shaffun. Maksudnya, dan sesungguhnya kamilah yang sentiasa berbaris menjunjung perintah dan beribadat. Jadi kita diberitahu di dalam Al-Quran, malaikat juga menunaikan solat, dia sembahyang. Jadi kita tak perlu nak bedah siasat tentang kafiat, tentang cara sembahyang malaikat. Macam kita ni ada rukun 13 kan, bermula daripada takbir sampai bagi salam. Cara kafiat malaikat sembahyang pula macam mana? Tak disebut dalam Quran, tak disebut dalam hadis, kita terima saja. Mereka ini sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala yang diperintahkan sembahyang. Sembahyang macam mana? Wallahu a'lam. Okey, terus. Malaikat juga menunaikan ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala,
wal baitil ma'mur. Maksudnya, dan demi Baitul Ma'mur. Malaikat juga sangat takutkan Allah Subhanahu wa taala. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Maksudnya, mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Oleh kerana manusia pun ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia itu mengetahui tentang kebesaran, kehebatan Allah Taala, dan Allah Subhanahu wa taala pula menyediakan azab yang sangat pedih di dalam neraka apabila manusia melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ni lebih takut lagi kepada Allah daripada perasaan manusia takut kepada Allah, sebab malaikat lebih tahu, lebih mengenali Allah Taala daripada manusia mengenal Allah. Okey, terus Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. wallahu alam. Jadi hadirin sekalian, kita ada tetamu daripada Penang, dari sahabat-sahabat kita daripada IQ. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan kepada kita. Jadi saya jemput Haji Masri untuk menyampaikan sepatah dua kata dan menerangkan apa hasrat dan tujuan kedatangan sahabat-sahabat kita di sini. Wallahu a'lam.